Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mohon maaf tadi saya pun tak tahu kenapa tiba-tiba kita punya kelas ni terputus tiba-tiba dan handset saya panas sangat-sangat. Wallahu taala ala wa alam, banyak kali juga berlaku seakan-akan ada masalah handset. Tuan-tuan doalah boleh beli handset baru ke kan, untuk memudahkan kelas pengajian kita. Okey, saya nak sharekan link yang terbaru kejap untuk maklumkan kepada sahabat kita yang ikut tadi tiba-tiba terputus. Kalau tiba-tiba terputus lagi saya mohon maaf tuan-tuan, tapi kalau terputus lagi masih panas lagi ni. Allahu akbar. Apa masalah handset ni Kata so hot. Terputus lagi ke kita? Tengoklah kalau ada rezeki insya-Allah, moga-moganya begitu Moga-moga tak ada masalah. Tapi kalau terputus juga saya mohon maaf lah Tak tahulah apa masalah handset, sebab tak guna pun handset hari ni. Sejuk elok je, tiba-tiba dia macam bermasalah juga. Khairan insya-Allah. Sebentar saya nak maklumkan kita punya kelas, link yang terbaru kepada sahabat kita yang ikut tadi. Allahul Karim. Kita masih pada ta'rif mujmal tadi kita berhenti di ta'rif mujmal, tiba-tiba terputus tadi. Mama minta internet boleh tak? Boleh minta internet? Sekejap je. Apa passwordnya? Mama buka ni. Okey, macam dah terbuka dah. Macam dah okey dah. Anak-anak bukanya. Sebentar tuan-tuan semua saya nak maklumkan kita punya kelas yang terbaru ni. Okey. Sayang tiba-tiba terputus tadi. Saya pun tak tahu, saya minta maaf semua sebab handset yang saya gunakan untuk live ni, Allah Allah apa masalahnya, sebab banyak kali juga tengah-tengah kelas tiba-tiba terputus Memang terlalu panas, tapi saya tak dapat kesan apa sebab dia terlalu panas. Sebentar. Allah Karim. Mama boleh share tak? Bapa macam tak kuat kat internet ni. Mama tolong share kelas yang sekarang ni. Tolong masukkan dalam yang sebelum ni. Okey. Okey, naik dah. Tahu. La haula wala quwwata illa billah.
Okey, kita teruskan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung yang terputus tadi. Wa fil istilahi huwa maftaqara ila al-bayan. Secara istilah, al-mujmal adalah sesuatu kalimah yang memerlukan kepada huraian. Jadi kalau semata-mata kalimah itu sendiri tanpa merujuk kepada bantuan kalimah-kalimah lain, huraian-huraian yang lain, kita tak akan dapat memahami kehendak yang berbicara. Ai huwa al-lafzu alladhi yatawaqqafu fahmul maqsudi minhu ala amrin kharijin anhu, imma qarinatu halin au lafzun akharu au dalilun munfasilu. Okey, jadi Imam Al-Hattab menjelaskan apa maksud Imam Al-Haramain Al-Juwaini ketika menyatakan al-mujmal ma yaftaqiru ila al-bayan. Kalau kita tengok matan asal Imam Al-Haramain, beliau tulis wal mujmalu ma yaftaqiru ila al-bayan. Tetapi Al-Imam Al-Hattab tukar daripada ma yaftaqiru kepada maftaqara. Beliau tukar daripada ma yaftaqiru kepada ma iftaqara. Itu yang zahirnya lah. Sebab bila saya rujuk beberapa nuskhah matan waraqat, saya tidak menemui maftaqara. Semua yang saya jumpai adalah ma yaftaqiru. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kalau Al-Imam Al-Hattab menemui atau menggunakan nuskhah waraqat yang berbunyi ma iftaqara, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jadi setakat pengetahuan saya, nuskhah yang matan waraqat yang saya jumpa semuanya berbunyi ma yaftaqiru. Tiba-tiba nuskhah Qurratul Ain yang kita temui kebanyakannya menggunakan ma iftaqara. Ada juga nuskhah ma yaftaqiru. Jadi bila begitu, kuatlah pada saya, pada apa yang saya fikirkan adalah Al-Imam Al-Hattab menukar matan al-waraqat daripada ma yaftaqiru ilal bayan ditukar kepada wal mujmalu maftaqara ilal bayan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kemudian Al-Imam Al-Hattab menjelaskan apa maksud Imam Al-Haramain Al-Juwaini ketika menyatakan wal mujmalu ma yaftaqiru ilal bayan. Kata beliau, ai huwa al-lafzu alladhi yatawaqqafu fahmul maqsudi minhu ala amrin kharijin anhu. Apa maksud maftaqara ilal bayan ataupun ma yaftaqiru ilal bayan? Maksudnya adalah ia adalah lafaz. Maksudnya al-mujmal adalah lafaz yang kefahaman terhadap maksud pada kalimah tersebut, pada lafaz tersebut adalah berhenti. Maksudnya adalah bergantung harap kepada amrin kharijin anhu, kepada perkara yang keluar, yang berada di luar daripada kalimah tersebut. Baik, ada satu kalimah tak dapat difahami maksud kalimah ini, melainkan terpaksa pergi kepada kalimah yang asing, kalimah yang terkeluar daripada kalimah tersebut. Dia bukan dalam kalimah itu tapi di kalimah lain, dalam ucapan yang lain contohnya, atau perkara-perkara yang lain. Jadi kata Imam Al-Hattab, imma qarinatu hal, sama ada perkara itu adalah perkara yang menjelaskan apa yang diinginkan oleh kalimah yang tak jelas itu. Sama ada perkara yang menjelaskan itu adalah merupakan qarinatu hal, petunjuk suasana. Maksudnya qarinatu hal, petunjuk suasana. Kita terjemahkan begitu ya, qarinatu halin, petunjuk suasana. Ambil contohlah kalau saya nak buat contoh, katakan saya kata kepada isteri saya, ambillah contoh saya kata pada isteri saya, suatu isteri saya nak pergi ke pasar, saya kata kepada beliau, ya habibati ishtari li aina. Ya habibti ishtari li ainan. Wahai kekasihku, wahai isteriku, belikanlah untuk saya akan al-ain. Belikan kepada saya al-ain, tolong belikan al-ain. Dalam masa yang sama, berdasarkan bahasa Arab, kalimah ain ada banyak makna. Ain dengan maksud mata. Maknanya saya minta isteri saya kalau pergi ke pasar, tolong cari mata lembu, nak buat sup contohnya. Orang Arab kata gauhar, mata organ-organ dalaman ni orang Arab suka makan. Bila saya tanya pada guru saya Fadilatul Syekh Said, kata beliau antara yang sedap sekali adalah
Mata Oh, saya kata tak apalah Syekh. Allah Alam macam mana rasa dia, tapi kata Syekh memang sedap makan mata lembu gauhar Tapi dia mata. Jadi kalau saya kata pada isteri saya, tolong belikan al-ain. Ain dalam bahasa Arab ada banyak makna, antaranya mata. Ain juga banyak maknalah, antaranya huruf ain itu sendiri. Harful ain atau ain dengan maksud air mata air. Atau ain dengan maksud emas. Ain juga boleh bermaksud seorang jasus ataupun kita kata orang spy orang yang mata-mata yang mengintip orang yang mengintip maklumat. Jadi bila saya kata kepada isteri saya, tolong pergi ke pasar nanti, tolong belikan al-ain. Jadi ain ada banyak makna, cuma makna yang akan sesuai dengan keadaan di pasar tu apa dia? Kalau kita tengok mungkin mata lembu, sebab orang tak makan mata ikan mata lembu, mata khabau contohnya. Atau ain dengan maksud emas, sebab di pasar tu ada kedai emas katakan. Atau ain dengan maksud air mata air, maksudnya air mineral. Jadi ketika itu, katakan sebelum saya sebut kepada isteri saya, ishtari li aina, isteri saya memang dah tahu semenjak kahwin saya memang suka betul minum air mata air, air mineral. Saya memang minat sungguh minum air mineral katakan. Tiap-tiap seminggu sekali pergi ke pasar, pergi beli air mineral. Contoh. Jadi bila saya kata kepada isteri saya, ishtari li aina, kalimah ainan itu tak jelas. Dia sendiri menyebabkan isteri saya mungkin kalau melihat pada kalimah ishtari li ainan, melihat kepada kalimah ain semata-mata, isteri saya akan pening. Apa yang dia nak ni? Dia nak suruh belikan air mata air ke? Maksud dia air mineral ke? Atau dia nak suruh saya beli emas ke? Sebab saya juga suka beli emas. Atau saya minta tolong belikan mata lembu nak buat sup contoh. Jadi kalau kalimah ain itu sendiri tak jelas, kalimah itu mujmal. Tetapi oleh kerana pengalaman isteri saya dengan saya sebelum-sebelum ni, saya memang tak biasa pergi beli emas di pasar. Kalau nak beli pun saya akan beli di kedai emas, bukan beli di pasar. Atau memang isteri saya tahu saya ni bukan gemar makan organ dalaman ni, bukannya suka makan benda-benda begitu. Cumanya saya memang suka minum air mineral. Jadi ketika itu qarinatul hal, petunjuk keadaan sebelum ini akan memberitahu ataupun akan menyebabkan isteri saya memahami maksud saya ishtari li aina, maksudnya ishtari li ma'al ain, ma'an nabi'an minal ard. Maksudnya isteri saya akan faham bahawa saya inginkan supaya isteri saya membeli air mineral, air yang keluar daripada perut bumi untuk menjadi minuman. Jadi ketika itu yang memberikan petunjuk kepada isteri saya, yang menjelaskan kepada isteri saya kehendak saya menerusi kalimah yang tak jelas tu. Apa dia kalimah yang tak jelas? Ishtari li aina. Kalimah ainan itu tak jelas. Yang menjelaskan kepada isteri saya apa dia? Pengalaman sebelum ini, qarinatul hal, suasana itu sendiri yang menjelaskan kepada isteri saya bahawa saya minta isteri saya tolong belikan air mineral. Au lafzun akhar, atau yang apa namanya, atau yang menjadi petunjuk kepada seseorang bahawa kalimah yang tidak jelas itu sebenarnya maksudnya bagian-bagian yang menjadi petunjuk itu lafaz yang lain. Lafaz yang lain. Contoh, kalau saya kata pada isteri saya, wallahi ana uhibbu an atanawala al-ain. Ya zaujati izhabi ila suqi washtari lil ain fa inni uhibbu an atanawala al-ain. Contoh, saya kata pada isteri saya, wahai isteriku, pergilah ke pasar, saya nak sangat merasai al-ain. Maksudnya saya nak menjamah ataupun saya ingin merasai ataupun nak makan atau nak minum al-ain. Cuma kalimah fa inni uhibbu an atanawala al-ain, saya nak menikmati akan al-ain, itu tak jelas kalimah ain itu. Tiba-tiba saya kata wallahi inni atshan ana uridul ain, ana uridu ma'an nabi'an minal ard. Jadi mula-mula isteri saya dengar pada saya
ana uridu an ataupun uhibbu an atanawal al-ain. Saya nak menikmati akan al-ain. Kemudian saya kata lepas tu ana atshan, ana uridu ma'an nabi'an minal ard. Saya dahaga, saya mahu minum air yang memancut daripada bumi. Maksudnya air gali, air daripada perut bumi. Jadi ketika itu lafaz yang lain. Lafaz iaitu ana atshan, ana uridu an ashraba ma'al ain. Saya dahaga, saya nak air mineral. Jadi kalimah ini menjelaskan apakah sebenarnya maksud kalimah yang digunakan oleh saya sebentar tadi, iaitu ana uridu an atanawalal ain. Jadi pada asalnya kalimah ain tak jelas, saya gunakan kalimah yang lain, akhirnya jelas terus apakah kehendak saya. Atau dalil yang munfasil, dalil yang lain. Dalil yang terasing. Contohnya kalau kita lihat, ambil contoh yang betul-betul realiti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum. Allah Taala berfirman, telah halal untuk kamu semua akan binatang-binatang ternak, melainkan apa yang akan dibacakan kepada kamu semua. Maksudnya apa yang akan dijelaskan kepada kamu semua nanti. Jadi ayat ini semata-mata illa ma yutla alaikum, melainkan sesuatu yang akan dijelaskan kepada kamu yang ni tak halal. Maksudnya kamu semua boleh makan binatang-binatang ternakan, melainkan binatang ternakan yang akan dijelaskan bahawa dia tak boleh dimakan. Jadi kalimah ini tak jelas. Melainkan binatang-binatang ternak yang tertentu yang tak boleh dimakan. Apa benda binatang tertentu tu? Tak disebut dalam ayat ini. Jadi di sini illa ma yutla alaikum, menyebabkan berlaku ijmal, berlaku kesamaran pada ayat ini. Menyebabkan kita nak makan apa benda pun tak boleh. Nak makan lembu, betul ke boleh makan lembu? Entah-entah lembu yang tak boleh dimakan. Nak makan kambing, boleh ke makan kambing? Ke kambing tak boleh dimakan? Sebab Allah kata dihalalkan bagi kamu semua makan binatang ternak, melainkan binatang ternak yang akan dijelaskan bahawa ia diharamkan ke atas kamu. Jadi ucapan melainkan binatang ternak yang akan dibacakan kepada kamu, maksudnya akan dijelaskan kepada kamu akan pengharamannya. Ini menyebabkan terus kita tak boleh nak makan mana-mana binatang ternakan, kerana tak tahu binatang ternak mana yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang berbunyi, hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sabu' illa ma zakaitum wa ma zubiha 'alan nusub. Dalam ayat ini Allah pun jelaskan diharamkan ke atas kamu bangkai. Kalau binatang ternak tu dah jadi bangkai, tak boleh makan. Diharamkan juga kamu makan darah. Diharamkan juga kamu makan daging babi. Walaupun orang bukan Islam ada yang membela binatang ternakan iaitu babi, tetapi babi tak boleh dimakan. Begitu juga sesuatu binatang ternakan yang disembelih bukan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi binatang-binatang ternakan ini rupanya tidak dibenarkan oleh syariat. Jadi asalnya berlaku ijmal, datang penjelasan berdasarkan apa? Berdasarkan ayat yang lain. Maksudnya dalil yang berpisah. Dalil yang bukan dalam ayat yang sama, bukan difahami daripada qarinatul hal, bukan difahami daripada suasana, tetapi difahami daripada petikan ayat yang lain yang terpisah daripada ucapan yang berunsur ijmal, berunsur kesamaran tersebut. Jadi secara mudahnya al-mujmal adalah sebarang kalimah yang tidak dapat difahami maksudnya, melainkan perlu kepada penjelasan. Tak kisahlah penjelasan itu sama ada secara hal keadaan yang difahami, atau berdasarkan ayat yang lain yang digunakan, atau berdasarkan firman Allah ataupun sabdaan Nabi yang lain. Okey, alhamdulillah selesailah kita melihat kepada makna istilah, makna istilah kepada lafaz
kepada mujmal, kalimah mujmal itu sendiri. Kemudian para hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki mendatangkan contoh. Okey, kita akan lihat contoh. Fal lafzul mushtaraku mujmalun. Lafaz mushtarak. Maksud lafaz mushtarak, satu lafaz mempunyai banyak makna. Ada dalam bahasa Melayu kita pun kadang-kadang ada kalimah itu satu kalimah tapi mempunyai makna yang pelbagai. Contoh kalimah mereka. Mereka adakah bermaksud orang ramai atau mereka dengan maksud mencipta? Contoh Jadi cuma biasanya bila kita guna ayat kita akan tangkaplah mereka yang digunakan tu mereka dengan maksud orang ramai atau mereka dengan maksud mencipta. Itu dalam bahasa Melayu kita pun ada. Bahasa Arab lagi banyak. Okey, jadi lafaz mushtarak ni adalah lafaz yang berkongsi pada makna sedangkan kalimahnya satu. Lafaz yang satu tetapi mempunyai makna yang banyak. Contoh macam kalimah al-ain yang saya gunakan tadi dalam contoh sebelumnya. Kalimah al-ain menyebabkan orang yang mendengar tu tak boleh nak buat keputusan. Sebab ain ni banyak makna. Ain mana satu dia nak? Ain yang mana? Ain dengan maksud mata ke? Ain dengan maksud emas ke? Ain dengan maksud orang yang mengintip ke? Ain dengan maksud huruf ain ke? Ain dengan maksud air mata air ke? Tak jelas. Jadi semua makna-makna ini kalimahnya satu, iaitu al-ain. Al-ain dengan maksud yang pertama atau al-ain dengan maksud yang kedua atau yang seterusnya. Jadi kalimah al-ain itu sendiri contoh kepada al-lafzul mushtarak. Jadi kata Imam Al-Hattab, lafaz mushtarak adalah mujmal. Maksudnya antara contoh lafaz mujmal adalah lafaz mushtarak. Lafaz mushtarak iaitu mushtarak yang berkongsi dari sudut lafaz tetapi berbeza dari sudut makna. Kenapa lafaz mushtarak termasuk dalam erti mujmal? Kata Imam Al-Hattab, li'annahu yaftaqiru ila ma yubayyinul murada min ma'naihi au ma'anihi. Min ma'nayaihi, maafkan saya salah baca. Li'annahu yaftaqiru ila ma yubayyinul murada min ma'nayaihi au ma'anihi. Kenapa lafaz mushtarak adalah lafaz mujmal? Kerana lafaz mushtarak adalah satu lafaz yang memerlukan kepada sesuatu yang akan menerangkan kehendak yang diinginkan oleh bercakap daripada dua maknanya atau makna-maknanya yang lebih daripada dua. Tengoklah kalau kalimah itu ada dua makna saja, kalau kita guna kalimah itu dah jadi mushtarak juga. Atau dia ada banyak makna. Contoh macam kalimah al-ain, maknanya pun dah banyak. Al-ain dengan maksud jasus, dengan maksud jasus pengintip. Al-ain dengan maksud mata. Al-ain dengan maksud emas. Al-ain dengan maksud air mata air. Al-ain dengan maksud huruf ain. Jadi banyak makna. Tengoklah 2 makna ke, 3 makna ke, 4 makna ke. Apabila dia mempunyai 2 makna atau lebih sedangkan lafaznya satu, maka ketika itu berlakulah al-ijmal. Jadi dia dipanggil sebagai al-lafzul mushtarak. Dalam masa yang sama dia juga adalah mujmal. Cuma mujmal bukanlah semata-mata lafaz mushtarak. Di sana ada lafaz-lafaz yang tidak mushtarak tetapi menjadi mujmal juga. Jadi semua lafaz mushtarak adalah mujmal, tetapi bukan semua lafaz mujmal adalah mushtarak. Okey, apa contoh lafaz mushtarak yang didatangkan oleh Imam Al-Hattab di sini? Nahwu qawlihi ta'ala. Contohnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, salasata quru, 3 quru. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Allah Ta'ala sebut wal mutallaqat, wanita-wanita yang sudah dijatuhkan talak. Yatarabbasna bi anfusihin, hendaklah dia hidup bersunyi-sunyian. Maksud dia hendaklah menunggu. Maksud dia tidak boleh menikahi mana-mana lelaki yang lain yang ingin mengahwininya dalam tempoh 3 kali qur'. Salasata quru, dia hendaklah
tidak berkahwin dengan mana-mana lelaki lain, maknanya tidak boleh dia melakukan akad perkahwinan yang baru sehinggalah berlalu 3 kali qur'. Jadi ini panggil iddah, iddah wanita yang diceraikan. Jadi wanita yang diceraikan iddahnya adalah 3 kali qur'. Al-qur'u dalam bahasa Arab sendiri dia mempunyai 2 makna yang bercanggah sama sekali. Fa innahu yahtamilul athhara wal haidat. Sesungguhnya al-qur'u mengandungi al-athhar, kesucian-kesucian. Kalau 3 kali quru' maksudnya 3 kali suci, atau wal haidat atau haid, maksudnya 3 kali haid. 3 kali quru' mempunyai 2 makna, sama ada 3 kali suci, 3 kali dia telah bertemu dengan waktu tidak didatangi haid, atau maksud 3 kali quru' adalah 3 kali dia sudah menerima kedatangan darah haid. Jadi al-qur'u sama ada maksudnya suci daripada haid, atau maksudnya adalah haid itu sendiri. Jadi bila Allah Ta'ala sebut wanita yang dalam keadaan sudah diceraikan oleh suaminya, dia kena beriddah dalam tempoh berapa lama? 3 kali suci atau 3 kali haid. Di sini berlakulah kesamaran. Kerana apa? Kalimah al-qur'u itu sendiri adalah lafaz mushtarak. Bila dia adalah lafaz mushtarak, sebab dia satu kalimah tapi ada 2 makna, maka ketika itu setiap lafaz mushtarak adalah lafaz mujmal, lafaz yang tidak jelas. Jadi sebab tu kata Imam Al-Hattab, lishtirakil qur'i bainat tuhri wal hayd. Kerana kalimah al-qur'u itu telah berkongsi di antara suci dan juga haid. Jadi orang Arab bila guna kalimah al-qur'u, kadang-kadang mereka guna dengan maksud suci, kadang-kadang mereka suci daripada haid maksudnya, kadang-kadang mereka guna kalimah al-qur'u dengan maksud haid itu sendiri. Jadi tidak pasti bila Allah Ta'ala sebut 3 kali qur', 3 kali suci atau 3 kali haid. Akhirnya kalau kita lihat para ulama berbeza pendapat di dalam memahami kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Mazhab Imam Syafi'i memahami 3 kali qur' dengan maksud 3 kali suci. Imam Syafi'i mengkaji dalil, beliau mendapati dalil lain menunjukkan bahawa 3 kali qur' yang Allah Ta'ala inginkan adalah 3 kali suci. Manakala Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man pula dengan melihat dalil-dalil yang lain, beliau memahami bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya ingin menyatakan 3 kali qur' adalah 3 kali didatangi haid. Jadi dengan sebab ini kalau kita lihat antara sebab para ulama kita kadang-kadang berbeza pendapat secara fiqahnya, kenapa? Kerana adanya hukum yang berkait dengan lafaz mujmal, menyebabkan setiap para ulama tidak boleh buat keputusan dengan hanya melihat lafaz mujmal itu. Sebaliknya mereka terpaksa meneliti dalil lain. Apabila mereka meneliti dalil lain, orang ni faham dengan cara lain, orang ni pula faham dengan cara yang lain. Menyebabkan Imam Syafi'i meneliti dalil, lalu beliau memahami bahawa 3 kali qur' adalah 3 kali suci, wallahu a'lam. Manakala Imam Abu Hanifah pula memahami 3 kali qur' dengan maksud 3 kali haid, wallahu a'lam. Jadi ketika itu berlakulah al-mujmal, berlakulah al-ijmal, berlakulah ketidakfahaman, ketidakjelasan. Okey, alhamdulillah selesai kita melihat kepada lafaz mushtarak. Saya akan datangkan beberapa contoh-contoh lain. Okey, sebelum kita melihat contoh, ada satu soalan di sini. Adakah lafaz ijmal hampir sama dengan lafaz am? Jawapannya adalah tidak sama sekali. Tidak langsung mempunyai kesamaan. Lafaz am tidak ada padanya kesamaran. Manakala lafaz mujmal padanya ada kesamaran. Lafaz am ni apa? Contoh kalau Allah Ta'ala, sebagai contoh bila Allah Ta'ala sebut ayat yang kita baca tadi, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Allah guna kalimah al-mutallaqat. Jadi sebagaimana kita pernah belajar dalam lafaz am sebelum ni, apabila sesuatu jamak itu didatangi alif lam, dan alif lam itu adalah alif lam istighraqiyah, bukan alif lam ahdiyah, maka dia akan memberi maksud semua. Jadi maksud dia tak kira siapa.
mana-mana wanita yang sudah dijatuhkan talak oleh suaminya, tak ada kecuali mereka hendaklah beriddah dalam tempoh 3 kali qur'. Jadi yang berlaku ijmalnya, yang berlaku tak pastinya itu pada kalimah 3 kali qur'. Tetapi adakah wanita-wanita yang dijatuhkan talak itu tidak difahami maksudnya? Bila orang dengar wal mutalaqah, apa maksud wanita yang telah jatuhkan talak? Tak fahamlah. Adakah itu yang berlaku? Jawapannya tidak. Bahkan kita semua sedia maklum. Bila sebut wal mutallaqat, wanita-wanita yang telah dijatuhkan talak, kalimah ini merujuk pada semua wanita-wanita yang telah dijatuhkan talak, maka iddahnya adalah 3 kali qur'. Jadi maksudnya kalimah al-mutallaqat adalah lafaz am dan maknanya jelas. Bahkan individu yang diinginkan itu meliputi siapa sahaja yang berkait. Maksud dia mana-mana wanita, tak kira dia daripada Malaysia ke, Indonesia ke, Mesir ke, tahun ni ke, tahun lepas ke, 10 tahun yang lepas ke, 10 tahun akan datang ke, kalau dia itu merupakan wanita yang dijatuhkan talak oleh suaminya, maka dia tidak boleh berkahwin dengan mana-mana lelaki lain melainkan setelah selesai iddahnya. Jadi lafaz am berbeza sama sekali dengan lafaz mujmal. Tidak ada persamaan sama sekali. Jadi soalannya, adakah lafaz ijmal hampir sama? Jawapannya bukan hampir sama. Sangat jauh beza. Sangat-sangat berbeza di antara lafaz am dengan lafaz mujmal. Lafaz mujmal ni bila dengar ayat tu tak boleh nak buat keputusan. Seseorang mujtahid tak boleh nak buat keputusan bila dengar kalimah tu. Salah satu quru, 3 kali qur'. Apa dia Quran? Jadi tak boleh buat keputusan, terpaksa tengok dalil lain. Tetapi dengan melihat lafaz am, tidak berlaku mujmal. Tidak berlaku mujmal di situ. Maknanya untuk seseorang mujtahid mengamalkan terus apa yang diinginkan oleh Allah menerusi lafaz am adalah boleh sekali. Melainkan kalau mereka mendapati lafaz yang mengeluarkan beberapa individu, maka berlakulah takhsis. Berlakulah takhsis daripada lafaz am. Tapi kalau mereka tidak mendapati sebarang lafaz yang mengeluarkan mana-mana individu daripada lafaz am, maka tidak berlakulah takhsis. Jadi sebenarnya am bukan mujmal, bahkan sangat jauh untuk disamakan dengan lafaz mujmal. Okey, alhamdulillah dalam contoh yang didatangkan oleh Imam Al-Hattab, beliau membawa contoh iaitu lafaz mushtarak. Saya datangkan beberapa contoh yang saya ambil daripada kitab Usulul Fiqh karangan Syekh Muhammad Abu Nur Zuhair dan juga kitab Ghayatul Usul karangan Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Jadi di sini ada beberapa tambahan dua orang alim ini dalam menyatakan contoh-contoh lafaz mujmal. Okey. Kalau kita lihat di sini, sebelum itu Puan Zulaikha Khairiyah tulis lafaz ijmal ada kesamaran, lafaz am tak ada kesamaran. Tapi tak ada kesamaran bukan semata-mata lafaz am. Lafaz khas pun tak ada kesamaran. Lafaz khas tak ada kesamaran, lafaz mutlak pun tak ada kesamaran. Kadang-kadang ada juga lafaz mutlak yang berlaku kesamaran. Tengoklah. Dia yang pentingnya sebenarnya ijmal dan am itu saling berbeza. Dia bukannya dua benda yang berlawanan. Dia benda yang tidak berkaitan. Tidak berkaitan. Mujmal lawannya apa? Lawannya mufassal, mubayyan. Jadi am adalah lawan kepada mujmal. Khas juga lawan kepada mujmal. Dia semua lafaz yang difahami maknanya adalah lawan kepada lafaz yang tidak difahami maknanya. Jadi semua lafaz yang kita boleh faham maknanya itu merupakan lawan kepada mujmal. Baik, di sini ada beberapa kenyataan yang didatangkan oleh Syekh Muhammad Abu Nur Zuhair dan juga Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari berkenaan dengan contoh lafaz mujmal. Saya datangkan antara contohnya. Contoh tadi antaranya kita dah dengar tadi iaitu lafaz mushtarak. Kadang-kadang berlaku juga mujmal, suatu kalimah itu dia ada makna yang jelas tetapi makna hakikinya tidak diinginkan. Bila makna hakikinya tidak diinginkan, dia ada majaz pula. Baik, kalau kita dah belajar hakikah dan juga majaz sebelum ini, bila suatu kalimah itu bukan difahami berdasarkan hakikah, maka perlu difahami secara majaz.
katakan majaz bagi kalimah itu ada dua yang berbeza, maka ketika itu berlakulah mujmal. Mujmal bukan kerana kalimah itu mempunyai makna hakikah yang ada dua atau tiga tadi, contoh macam mujmal, tetapi berlaku ijmal, berlaku ketidakpastian kerana makna mutlak makna hakikah tidak dapat digunakan. Sebaliknya majaz yang akan kita pegang, majaz pula ada kesamaran. Ambil contoh yang biasa kita dengar, Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada solat, tidak wujud solat yang tidak wujud solat bagi sesiapa yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Tidak ada solat, maknanya solat tidak wujud. Jadi kata para ulama, tidak ada solat maksud dia tidak wujud sembahyang. Tetapi makna hakikah bagi sabdaan Nabi ini tidak dapat difahami. Maknanya kita tak dapat nak menggunakan hadis ni berdasarkan makna hakikah. Sebab satu orang dia sembahyang Zuhur contoh, kita pun tak dengar dia baca apa. Habis dia bagi salam, kita kata apa? Dia telah melaksanakan solat Zuhur. Rupanya masa dia berdiri tegak di setiap rakaat dia tak baca Fatihah, dia baca surah lain. Kita ingat telah ada solat. Memang pada kita dia dah telah melaksanakan ibadah solat. Jadi secara zahir pada pandangan mata kita telah berlakulah ibadah solat. Sedangkan Nabi mengatakan tidak wujud solat. Jadi tidak wujud solat di sini itu dari segi makna hakikinya adalah ternafi. Sama juga dengan sabdaan Nabi yang biasa kita dengar, rufi'an ummatil khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaih. Dihilangkan, tidak wujud pada umatku sebarang kelupaan, sebarang kesilapan dan sebarang pemaksaan. Maksudnya umatku ini tak akan berlaku padanya lupa, tak akan berlaku padanya kesilapan, bahkan tidak akan dipaksa sama sekali. Sedangkan yang kita lihat secara realiti, ada orang yang terlupa, ada orang yang dia kena paksa, ada orang yang dia ingatkan dia dah sembahyang contoh, rupanya tak sembahyang lagi, dia tersilap. Jadi maknanya sabdaan Nabi ini tidak boleh difahami berdasarkan makna hakikah, tidak dapat difahami berdasarkan makna hakikinya. Sebaliknya perlu dirujuk kepada makna majaz. Contoh macam kalau saya sebut kat tuan-tuan, saya melihat seekor singa berkhutbah. Itu tuan-tuan akan faham bukan lagi dengan makna hakiki bagi makna singa. Kalimah singa kan yang kita faham binatang yang buas itulah. Tapi bila saya kata saya melihat seekor singa berkhutbah, maknanya bukan seekor singa, maknanya ada orang macam singa. Jadi sudah digunakan kalimah majaz. Jadi bila Nabi SAW guna la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah ketika sembahyang, maknanya sembahyang wujud, tetapi Nabi kata sembahyang tak wujud. Maknanya apa yang tak wujud? Makna majaz bagi solat. Apa dia? Bila dirujuk, ada dua kemungkinan makna. Tidak ada solat maksudnya tidak ada solat yang sah. Solat ada tapi tak sah. Solat ada pada pandangan kita, tetapi rupanya di sisi Allah tidak sah. Itu satu makna majaz. Makna majaz yang lain, solat ada di mata kita tetapi tidak sempurna. Maknanya dia sah tetapi tidak mendapat pahala penuh. Ini juga merupakan makna yang kedua bagi majaz. Hakikah bagi la solat, tak wujud sembahyang sama sekali. Ini tidak boleh kita fahami sebab memang kita nampak orang tu sembahyang. Tetapi bila dia tak baca Fatihah, maknanya sembahyang dia Nabi kata tak ada. Sembahyang dia tak wujud, sedangkan sembahyangnya wujud. Maknanya ada makna lain. Apa makna tu? Bila dilihat ada dua makna yang mana kita kena fahaminya salah satu sahaja, bukan boleh fahami kedua-duanya sekali. Apa dia? Makna yang pertama, tidak sah sembahyang. Walaupun sembahyang wujud tapi sisi Allah tidak sah. Atau makna yang kedua, sembahyang wujud dan juga sah tetapi tidak penuh pahalanya. Jadi ketika itu, dalam dua kemungkinan ni, mana satu yang Nabi SAW inginkan? Adakah bila Nabi kata la salata, maksud dia la salata sahihah, tak ada sembahyang yang sah? Atau ketika Nabi sebut la salata, yang Nabi inginkan la salata kamilah, tidak ada sembahyang yang sempurna. Jadi makna hakikahnya tidak ada unsur yang tidak jelas. Tetapi yang tak jelasnya apabila makna hakikah tak dapat difahami, tak dapat digunakan,
bahkan perlu pergi kepada majaz, majaz pula ada 2 contohnya atau lebih, maka dari sudut inilah berlaku al-majaz. Dari sudut inilah berlakunya al-ijmal. Antaranya lagi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata para ulama kita, antaranya lagi adalah apabila Nabi atau Allah Taala atau orang Arab menggunakan dhamir, kata ganti diri. Tetapi kata ganti diri itu boleh difahami merujuk kepada satu kalimah atau merujuk kepada satu kalimah yang lain. Dan kedua-duanya berbeza. Contohnya dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, la yamna ahadukum jarahu an yaghriza khashabatan fi jidarihi. Janganlah seseorang di kalangan kamu semua menghalang jirannya daripada jirannya itu menanam batang kayu di dindingnya. Kita boleh faham yang zaman dulu tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila buat rumah, bila kita nak buat macam penyidai atau nak buat atap, perlukan kepada ada macam satu batang kayu yang melentang begitu. Ni dinding, perlukan satu batang kayu. Cuma batang kayu kalau zaman sekarang tak apalah, kita boleh guna lekat lah apa semua lah, macam orang Melayu kita guna pasak lah apa. Tapi orang Arab peringkat awal dulu, bila mereka buat rumah pula daripada tanah. Jadi bila mereka nak buat rumah daripada tanah liat tu, bila mereka nak buat sebarang kayu, kita nak jadikan sebagai penggantung sesuatu ke, jadi mereka akan tanam batang kayu itu di dinding. Bila batang kayu itu akan ditanam di dinding, akhirnya akan terkeluarlah sedikit bahagian kayu ke bahagian rumah orang sebelah. Jadi kita boleh bayangkan, contoh kalau saya nak buat katakan penyidai baju lah pada zaman Nabi dulu lah, contoh nak buat penyidai baju. Rumah saya ada dinding tu berkongsi dengan dinding orang sebelah. Maksudnya dinding saya dengan dinding orang sebelah tu satu, berkongsi. Bila saya nak buat saya nak buat tempat jemur baju lah contoh, saya terpaksa korek bahagian dinding saya untuk dimasukkan batang kayu. Tapi kalau semata-mata korek dinding sikit jangan tak lepas. Jadi dia terpaksa pecahkan dinding, dilobangkan dinding, lalu dimasukkan batang kayu, kemudian kita simen lah ataupun kita tutup dengan tanah liat yang lain. Jadi akhirnya ada batang kayu yang akan terkeluar dari arah dinding jiran kita. Jadi Nabi SAW kata apa? Sabdaan apa? Nabi bersabda, janganlah seseorang di kalangan kamu semua menghalang jirannya daripada menanam batang kayu di dindingnya. Dinding siapa? Dinding si jiran atau dinding orang yang rumahnya bersebelahan dengan rumah jiran. Maksudnya adakah Nabi menghalang kita daripada menghalang seorang jiran menanam batang kayu, di dinding si jiran itu, atau di dinding rumah saya yang menjadi jiran kepada dia? Jadi domain dia tu pergi ke siapa? Maksudnya adakah kalau si jiran itu dia nak katakan dia ada satu lagi dinding sebelah sana, dinding dia tu dia nak tebuk lubang, boleh ke tak boleh? Dinding dia, bukan dinding saya. Atau maksud Nabi, kalau jiran tu nak tebuk dinding saya, jangan dihalang. Jadi ketika itu berlaku kesamaran. Apakah maksud Nabi SAW? Sebab Nabi tidak menjelaskan dinding siapa. Nabi kata dindingnya, jidarihi, fi jidarihi. Jadi apabila domir itu, kata ganti diri itu tidak dapat difahami semata-mata melihat kepada hadis ni, adakah maksudnya dinding si jiran atau dinding saya yang bersebelahan dengan rumah si jiran? Jadi ketika itu berlakulah ketidakpastian. Jadi lafaz jidarihi ketika ini sudah menjadi lafaz mujmal. Okey. Ini antara contoh lah. Antara contoh lagi kalau kita lihat, antaranya orang Arab sebagai contoh, bila dia gunakan satu kalimah, dia datangkan sifat itu balik kepada siapa? Biasanya sifat akan pergi kepada mausuf. Tapi kalau mausuf itu kemungkinan boleh jadi
ada dua. Salah satu di antara dua kalimah. Jadi sifat tu balik ke siapa? Ambil contoh. Zaidun tabibun mahirun. Zaidun tabibun mahirun. Satu orang Arab kata Zaid adalah seorang doktor yang pakar. Zaid adalah seorang doktor yang pakar. Pakar tu sifat. Sifat kepada siapa? Sifat kepada Zaid atau sifat kepada doktor? Dia akan memberikan dua makna yang berbeza. Kalau saya kata mahirun, Zaidun tabibun mahirun. Mahirun itu kembali kepada Zaid. Maksud saya nak kata Zaid ini seorang doktor. Dalam masa yang sama dia ni memahir serba-serbi. Bukan takat doktor je dia hebat. Bab tukang pun pandai, bab jadi imam pun hebat, baca Quran pun mahir, buat rumah pun dahsyat. Maknanya mahir serba-serbi. Itu kalau saya bagi tahu, saya berpendapat mahirun itu merupakan sifat kepada Zaid. Jadi Zaid merupakan seorang yang mahir dan dia juga merupakan seorang doktor. Dia akan jadi makna begitu. Tapi kalau saya kata mahirun di sini, dia adalah sifat kepada tabib. Saya nak kata Zaid ini seorang doktor yang ilmu kedoktorannya adalah dia memang pakar dalam bidang kedoktorannya. Jadi bila saya kata mahirun itu sifat kepada tabib, dia akan memberi maksud kepakaran yang ada pada Zaid itu hanya dalam ilmu perubatan, bukan kepada bidang yang lain. Jadi tengok dua makna terus. Sedangkan kalimahnya Zaidun tabibun mahirun. Di mana timbul iskal, di mana timbul ketidakpastian, iaitu pada kalimah mahirun itu. Mahir itu jelas. Mahir itu maknanya jelas. Tetapi berlaku kesamaran dari sudut apa? Dari sudut kalimah itu nak disandarkan kepada kalimah apa? Sifat kepada siapa? Sifat kepada Zaid atau sifat kepada doktor? Zaid adalah seorang doktor yang mahir. Yang mahir itu maksud dia Zaid seorang yang mahir dan dia seorang doktor, atau Zaid adalah seorang doktor yang mahir dalam bidang kedoktorannya. Jadi ketika ini berlakulah al-ijmal. Jadi banyaklah antara yang disebut juga oleh Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, antaranya adalah antara benda yang kadang-kadang menjadi pertikaian di kalangan umat Islam pada hari ini, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilm yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Allah Ta'ala ketika menceritakan tentang ayat muhkamat dan juga ayat mutasyabihat. Maksudnya Allah Ta'ala nak beritahu dalam ayat Quran ini ada ayat muhkamat, ada ayat yang jelas maknanya. Tapi dalam masa yang sama ada ayat yang samar-samar maknanya, mutasyabihat. Lalu Allah Ta'ala menyatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ayat yang mutasyabihat ini makna hakikatnya tak boleh difahami. Perlu kepada takwil, perlu kepada makna yang lain. Lalu Allah Ta'ala kata tidak ada yang mengetahui akan makna lain daripada kalimah yang tidak jelas itu melainkan hanya Allah, dan orang-orang yang hebat dalam ilmunya berkata kami beriman dengannya. Mereka kami beriman bahawa Allah sebenarnya yang menurunkan ayat ini. Jadi kalau kita tengok wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilm. Tidak ada yang mengetahui ilmunya, tidak ada yang mengetahui akan makna takwil, makna yang kedua, bukan makna yang pertama secara bahasa, sebab itu mustahil. Contoh Allah Ta'ala kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang Maha Pemurah di atas arash, maksudnya duduk di atas arash. Kalau kita terjemahkan kalimah istawa dengan maksud jalas, ketika itu makna ini mustahil bagi Allah Ta'ala, sebab dia akan memberi makna Allah bertempat, Allah ada lokasi. Jadi ini mustahil. Bila mustahil, makna yang mustahil itu makna hakikinya adalah mustahil, maka perlu kepada makna yang majaz, makna yang kedua.
Itu dipanggil takwil. Kita meninggalkan makna hakiki kita kerana apa? Kenapa? Sebab kita tak mampu untuk menggunakan makna hakiki dalam ayat ini. Sebab ia akan membawa kepada Allah itu bertempat, maka ia mustahil bagi Allah Ta'ala. Jadi perlu kepada makna yang kedua. Lalu Allah Ta'ala menyatakan tidak ada yang mengetahui takwil, makna kedua bagi ayat ini. Contohnya Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Allah duduk di atas arasy. Bukan duduk, ada makna lain. Apa maknanya? Allah kata tidak ada yang mengetahui makna kedua. Dipanggil takwil. Tidak ada yang mengetahui takwil kepada ayat mutasyabihat ini melainkan hanya Allah dan orang-orang yang hebat dalam ilmunya. Mereka berkata kami beriman dengannya. Maksudnya kami beriman bahawa ayat ini adalah daripada Allah, walaupun makna hakikinya itu adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada ijmal. Di mana ijmalnya? Pada kalimah wa. Warrasikhun. Wa tu huruf waw pada kalimah warrasikhun. Dalam bahasa Arab, wa ini kita orang Melayu panggil dan lah, terjemah dia dan. Tapi dan dalam bahasa Arab ataupun kita kata wa, kalimah wa dalam bahasa Arab ada banyak makna. Antaranya kalau dalam ayat ini ada dua kemungkinan makna. Sama ada wa di sini bermaksud wawul istinaf. Waw al-istinaf. Waw al-istinaf ni maknanya ayat baru. Waw untuk menyatakan ayat sebelumnya dah selesai, sekarang ayat baru. Maksud dia Allah nak bagi tahu kalau kita kata waw di sini warasikhun itu adalah wawul istinaf, dia akan memberi makna sesungguhnya tidak ada langsung yang mengetahui makna kedua bagi kalimah mutasyabihat dalam ayat Al-Quran melainkan hanya Allah semata-mata. Orang-orang yang hebat dalam ilmunya pula berkata kami beriman dengannya. Maksudnya orang yang mahir dalam ilmu pun tak akan tahu apakah makna kedua bagi ayat mutasyabihat. Sebab yang hanya tahu adalah Allah. Itu kalau kita fahami waw itu adalah wawul istinaf. Tapi kalau waw dalam warrasikhun itu adalah wawul atf. Waw yang bermaksud dan dalam bahasa Melayu kita. Dia akan memberi makna apa pula? Sesungguhnya tidak ada yang mengetahui makna kedua bagi makna bagi kalimah mutasyabihat melainkan hanya Allah dan orang-orang yang mahir, yang hebat dalam ilmunya. Mereka berkata kami beriman bahawa ayat-ayat ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita faham waw di situ adalah wawul atfi, maksud dia yang boleh mengetahui ataupun yang mengetahui makna kedua bagi satu kalimah yang mustahil makna hakikinya itu adalah diinginkan oleh Allah, mereka perlu beralih kepada makna yang lain, iaitu dipanggil takwil, yang hanya mengetahui makna kedua hanyalah Allah. Dalam masa yang sama orang yang berilmu. Soalannya, orang yang berilmu ni sebenarnya dia boleh tahu ke makna kedua atau tidak? Jadi bagi mereka yang mengatakan waw pada kalimah warrasikhun itu adalah wawul istinaf, mereka akan mengatakan bahawa sesungguhnya yang mengetahui hanya Allah. Maksudnya orang selain pada Allah tidak akan tahu maksud yang diinginkan oleh Allah. Jadi tak payahlah kita cari. Yang pasti bila Allah kata Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa, contohnya kita sebut makna istawa yang ikut bahasa Arab mustahil bagi Allah. Sebab istawa maksud dia jalas. Kalau istawa dengan maksud jalas, maknanya mustahil Allah nak beritahu Allah duduk di atas arasy. Sebab bertempat bukan sifat Allah. Allah mencipta tempat, bukan Allah pula yang duduk di tempat. Ada makna lain. Apa maknanya? Adakah istawa dengan maksud menguasai? Adakah istawa dengan maksud bagian-bagian? Mereka yang mengatakan waw pada warrasikhun adalah wawul istinaf, mereka kata kami serahkan makna yang Allah inginkan itu kepada Allah. Yang pasti makna yang terzahir bagi kalimah istawa itu mustahil bagi Allah. Sebab istawa berdasarkan makna yang zahir secara hakikinya, secara hakikahnya, istawa maksudnya jalas. Jalas maknanya akan ada dua objek. Jalisun wa majlus alaih.
benda yang diduduki dan benda yang menduduki. Itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Jadi ada makna kedua, ada makna yang lain, ada makna majaz. Apa makna majaz itu? Apa takwilnya? Hanya Allah yang tahu, orang alim pun tak tahu. Jadi ini adalah pegangan kebanyakan ulama-ulama salaf. Tapi bagi ulama khalaf pula, mereka akan mengatakan ataupun kebanyakan ulama-ulama khalaf mengatakan waw pada warasikhun itu adalah wawul atfi. Waw dengan maksud dan. Maksudnya yang tahu takwilnya bukan hanya Allah sahaja, tetapi orang yang berilmu juga mengetahui dengan sebab mereka memiliki ilmu. Hasil kajian mereka akan dapat jumpa juga apakah yang diinginkan oleh Allah berdasarkan ijtihad mereka. Jadi pada warasikhun itu adalah sebab berlakunya al-ijmal pada ayat ini. Kenapa berlaku ijmal? Sebab huruf waw itu saling berbolak-balik di antara makna al-atfu ataupun al-istinaf ataupun al-ibtida. Jadi ini di antara contohlah contoh yang menunjukkan bahawa dalam bahasa Arab ada kalimah mujmal, ada kalimah mujmal, makna yang tidak difahami maknanya. Satu kalimah yang tidak dapat difahami ertinya melihat semata-mata pada ayat itu, melainkan terpaksa merujuk kepada makna lain. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam pertemuan yang akan datang kita akan melihat pula apakah dia al-bayan, iaitu lafaz yang menerangkan maksud yang diinginkan oleh Allah atau Rasul atau orang Arab di dalam penggunaan kalimah mujmal. Sebab mujmal memerlukan kepada huraian. Jadi apakah dia huraian? Setelah kita faham apakah dia al-mujmal, iaitu lafaz yang tidak jelas, yang memerlukan kepada penjelasan. Baik apakah pula penjelasan dan perbahasan yang berkaitan dengan penjelasan? InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada wal bayanu yutlaqu ala tabyin ila akhirih insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas penjelasan yang telah kita dengar sebentar tadi, dan moga-moga apa yang saya sampaikan ini jelas pada pandangan dan juga pada pemikiran tuan-tuan semua yang mendengar. Moga-moga ini akan menguatkan lagi kefahaman kita terhadap ilmu usulul fiqh dan menguatkan lagi sebenarnya cara berfikir yang matang yang diajar oleh Islam menerusi ilmu ini. Jadi bila kita jumpa satu kalimah yang tidak jelas, jangan cepat buat keputusan. Sebab lafaz mujmal perlukan kepada huraian. Bila perlu kepada huraian, jangan buat keputusan. Jadi kalau kita dengar satu benda tak jelas, jangan bagi pendapat dalam benda yang tak jelas. Sebab benda yang tidak jelas sepatutnya kita kena berhenti, tak boleh buat keputusan. Jadi konsep kalau mujtahid menggunakan ilmu usulul fiqh untuk mereka mencari gali hukum, kita juga boleh menggunakan usul fiqh pada kaedah kehidupan kita. Walaupun kita tidak layak untuk mencari gali hukum terus daripada Al-Quran dan juga hadis, tetapi metod ini, cara pemikiran ini boleh dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang dia dengar satu kenyataan, dia tak jelas, dia tak faham, tapi dia kerana tak puas hati dengan satu orang, dia kata tak betul dia sebut tu, padahal dia pun tak faham apa yang kawan tu sebut. Jadi orang tu kebetulan menulis satu kalimah yang bagi dia tak jelas, maka dia pandai-pandai pula buat ulasan, maka ketika itu dia sudah tersalah daripada cara berfikir yang betul. Sepatutnya kalau dia tak jelas, dia kena tanya, boleh tolong jelaskan apakah maksud kalimah ini untuk saya faham supaya saya boleh buat pandangan. Jadi itu yang terbaik. Bukan terbaik, itu yang sepatutnya. Itu yang sepatutnya, kerana seseorang yang mengeluarkan pendapat dalam keadaan dia pun tak jelas apa benda yang dia bincangkan, sebenarnya dia sudah lari daripada cara pemikiran yang betul. Allah Taala a'la wa a'lam. Insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan meneliti perbahasan yang seterusnya biiznillah subhanahu wa taala. Dan dengan kita melihat beberapa perkara ni, contoh baru kita tahu antara sebab para ulama kita berbeza pendapat dalam sesuatu pandangan, kadang-kadang kerana timbul isu al-lafzul mujmal, lafaz mujmal, yang menyebabkan akhirnya ada dua pendapat dalam suatu isu, sama ada isu fiqh atau isu-isu yang lain. Alhamdulillah, semoga dalam jagaan Allah, aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tangguhkan majlis kita dengan selawat ke hadrat Nabi alaihi salatu wasallam.
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله.